Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat ya dan bersedia nak belajar fizik. Hari ini kita tak belajar banyak, kita melukis sahaja. Seronok kan? So, tajuknya adalah 1.3 iaitu keseimbangan daya. Okey, pertama sekali kita lihat dulu apa maksud keseimbangan daya. Apa yang dikatakan objek tersebut berada dalam keseimbangan daya. Okey, di mana bila objek berada dalam keseimbangan daya, jumlah daya mengufuk pada paksi X adalah sifar dan jumlah daya menegak juga pada paksi Y juga sifar. Jadi ini menjadikan jumlah daya paduannya adalah sifar. Kalau sebelum ini anak-anak belajar untuk meleraikan daya, mengufuk dan menegakkan. Jadi bila nak dah leraikan, okey, bila nak totalkan semua yang mengufuk kosong, yang menegak pun kosong, maka di sini kita boleh simpulkan bahawa daya paduannya adalah sifar dan objek berada dalam keseimbangan daya. Okey, keseimbangan daya kalau kita lihat hukum Newton kedua adalah daya sama dengan jisim darab pecutan F sama dengan MA lah. Okey, di mana ya? Okey, apabila berlaku keseimbangan daya, pecutannya adalah kosong, maka daya paduannya adalah kosong. Bila mana pecutannya kosong, bermaksud objek berada dalam keadaan pegun atau bergerak tapi dengan laju seragam. Kita lihat contoh yang pertama, sebuah pasu di atas permukaan meja kan. Okey, pada pasu ni ada dua daya yang bertindak iaitu W 12 Newton dan R dan dengan magnitud yang sama 12 Newton tetapi arah yang bertentangan. Bila kita totalkan, kita jumlahkan okey, R dan W, kita akan dapati jumlah daya paduannya. Daya paduannya adalah kosong Newton. Ini adalah kes di mana pasu berada dalam keseimbangan daya. Lihat contoh yang seterusnya iaitu lampu yang digantung oleh dua tali. Okey, di sini lampu tidak bergerak, pegun, maka lampu berada dalam keseimbangan daya. Cuma bezanya dengan pasu tadi hanya dua kan daya. Yang ini ada tiga daya yang bertindak T, P dan W. Jadi untuk kes yang tiga daya ni kita boleh wakilkan dengan segitiga daya. Okay, macam mana nak melukis segitiga daya ni? Okey, kita jadikan daya-daya yang ada tiga tu sebagai sisi sebuah segitiga dan dilukis secara berturutan pada arah daya tersebut. Kita lihat contohnya untuk contoh yang ini kita ada berat ke bawah. Anak-anak sila guna pembaris Okey, W sama dengan 4 Newton ke bawah. Kemudian arahnya sehala berterusan gitu, tak patah balik. Jadi kita akan ada ke kanan iaitu P sama dengan 3 Newton dan kita ada last sekali kita ada ke kiri dan ke atas arahnya sehala lah, tidak berpatah balik So T sama dengan 5 Newton. Kita tak ubah pun arah-arah yang ada dalam segitiga. Kalau anak-anak perhatikan sama T ni pun ke kiri dan ke atas kan, kiri dan ke atas. So P ke kanan dan W tu ke bawah. Jelas tak? Inilah yang dinamakan sebagai segitiga daya Okay, cikgu tambah sikit Sebelum ni anak-anak belajar daya paduan kan. Dalam daya paduan ada belajar juga kan segitiga.
Jadi dekat sini apa bezanya? Kalau contoh daya paduan ni anak-anak ada dua daya. Okey. Katakan dayanya A dan B. So nak cari daya paduan. Okey, nak cari daya paduan di sini. Okey, anak-anak akan dapati daya paduannya ke kanan dan ke atas kan? So ini adalah daya paduan kalau cikgu lukis segitiga di sini, cikgu pindahkan A ke belah kanan, cikgu akan dapat segitiganya seperti inilah. Okey, ni daya paduan. So ini adalah A ke atas dan di bawahnya ada B B ke kanan. Kalau anak-anak perhatikan, anak panah bagi segitiga ini, dia tidaklah sehala Okey, kalau di sini anak-anak lihat ke kanan, ke atas, di kawasan daya paduan ni tidak sehala. Berbeza dengan daya dalam keseimbangan Cikgu tulis daya seimbang lah. Berbeza dengan daya seimbang tadi, anak-anak dapat lihat kalau segitiganya seperti ini, contoh. Okey, segitiganya semuanya anak panahnya adalah sehala So nanti kalau dapat soalan, kalau nak dia suruh pilih untuk daya seimbang, bezanya adalah anak panahnya sehala. Jelas tak? Segitiga daya ni boleh digunakan untuk mencari magnitude nilai daya. Yang tertentulah kalau tak nak guna pengiraan, so boleh lukis segitiga daya Okey, untuk mendapatkan nilai salah satu daya ataupun dua daya yang dinyatakan. Anak-anak boleh lihat video yang cikgu hantar di grup. Cara-cara lukis segitiga daya untuk menentukan nilai salah satu daya yang diberikan lah. Okey, jadi tapi yang ini cikgu nak kita melukis sahaja tidak menggunakan skala Kita hanya melukis tidak menggunakan skala sebab nak anak-anak pandai melukis segitiga daya Okey, jadi dekat sini kita lihat ada tiga daya di mana FR pada paksi X, R pada paksi Y dan W tegak ke bawah Kalau daripada paksi Y itu sudutnya adalah theta. Okey, jadi di sini kita lukis segitiga daya Katakanlah cikgu lukis R Okey, kemudian ke bawah adalah W dan juga pada paksi X dia adalah FR So di sini telah terbentuknya segitiga daya. Okey, contoh kedua, sekeping gambar ada tiga daya yang bertindak ke atasnya. Kita lukis dulu segitiga daya. Kita ada W ke bawah. Kemudian kita ada T yang belah kiri ni. Okey. T. Dan kita ada dengan magnitude yang sama T belah kanan ni ke atas dan ke kiri So ini T lah. Okey, kita dah siapkan segitiga daya. Kita nak lihat sudut pula kalau anak-anak perhatikan dekat sini. Okey, dekat bahagian sini. Sudut di sini adalah alfa kan? Okey, kemudian cikgu dah pindahkan yang ini T ke sini di bahagian bawah ni dengan sudut alfa di antaranya lah. Cikgu pindahkan ke sini kan T kan? Di sudut alfa kan? Jadi di sini adalah 2 alfa itu cara menentukan sudut. Okay, di sini ada contoh ketiga ada kapal yang ditarik oleh 2 tegangan kabel dan ada daya rintangan I. Jadi di sini anak-anak lukis dulu. Cikgu nak lukis R dahulu. Kemudian ada tegangan tali pada sudut theta yang atas ni Okey, kemudian ada tegangan tali pada
belah kanannya yang bawah ni. Okey. Tengok anak panah dia Anak panah dia mesti sehala lah. Berterusan tidak berpatah balik. Okey, jadi di sini pun ada T anak-anak tolong guna pembaris Berapa kali ni cikgu ulang gunakan pembaris. Okey, sudut di sini pula. Kita lihat pada gambar rajah Anak-anak lihat kalau pada Pak Simufuk. Okey, ni sudut selang seli kan. So theta adalah di sini Dan cikgu telah pindahkan T ni ke bersebelahan T yang atas ni lah di sini Okey, tu cikgu pindahkan kan. Dekat sini. Jadi theta di belah kanan theta jugalah. Jadi sudut di sini pun adalah theta. Jelas tak? Hari ini sampai di sini saja Nanti next class minggu depan kita akan belajar cara menyelesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya. Jadi tugasan hari ini anak-anak ada 3 soalan tadi kan. Anak-anak lukislah segitiga daya dan lukis 3-3 yang tadi tu di kertas atau buku. Okey, tapi lukisan anak-anak janganlah terlalu kecil ataupun terlalu besar okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.